صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Okey, sebelum pada tu saya nak tanya bab 2 matriks tu semua faham ke? Semua tengok tak video yang saya hantar? Tengok tak? Tengok. Okey, faham boleh apa tak tak hantar lagi? Ada 2-3 orang yang baru hantar latihan. Kenapa tak hantar? Mengapa tidak menghantar latihan yang saya beri? Okey, cuba jawab. Cuba jawab, mengapa tidak menghantar latihan yang diberi? Okey, mengapa tidak hantar? Okey. Bab 3 insurans ya, masuk insurans ada kertas, ada apa ke, nota ke? Ada kertas, ada pen, ada apa? Awak nampak tak saya present ni? Bab 3, nampak tak? Nampak. Nampak tak bab 3? Okey. Sekarang kita tengok bab 3 matematik pengguna insurans. Okey. Apa yang akan anda pelajari dalam bab 3? Iaitu risiko dan perlindungan insurans. Okey. Yang pertama, awak kena tahu apa itu risiko. Okey, apa itu risiko? Apa yang dimaksudkan dengan risiko? Okey. Mengapa kita perlu belajar insurans? Okey, mengapa? Okey, sebab apa? Pengetahuan tentang risiko dan insurans sebagai perlindungan keuangan adalah sangat penting bagi setiap individu sebagai persediaan di masa depan. Mana kita tahu kan, masa depan kita akan berlaku musibah ke, apa kemalangan ke. Okey, tapi minta tak payahlah dok. Okey. Risiko. Okey, apa yang anda tahu dengan risiko? Dia kata di sini, risiko ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Okey. Okey, risiko ialah risiko. Awak ada kalau ada pensel, pen, boleh tulis tak? Risiko kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Okey, seperti kemalangan jalan raya, tempat kerja dan ataupun di sekolah. Mana yang tahu di sekolah awak berlagi-lagi, awak main jatuh. Okey, ataupun awak main bola ke, masa PJ jatuh, cedera. Okey. Dia kata di sini risiko yang risiko yang mungkin anda hadapi adalah seperti mengalami kemalangan ketika dalam perjalanan pergi ke sekolah, mengalami kecederaan semasa dalam perlawanan bola sepak atau terjatuh di tangga semasa dalam perjalanan ke perpustakaan sekolah. Itu ialah sebagai contoh je lah ya. Okey, itu ialah risiko. Okey, kalau awak tengok di sini, dia kata apa tujuan kita untuk mendapatkan insurans. Okey,
kepentingan insurans. Apa yang pentingnya kita memerlukan insurans? Okey. Kepentingan insurans adalah untuk insurans pula. Kepentingan insurans ni ialah untuk mengurangkan beban keuangan apabila berlakunya kerugian atau kemalangan. Okey, itu ialah pentingnya kita ambil insurans. Okey. Dikata dan tujuan insurans ni pula ialah tujuan dia ialah untuk memindahkan risiko tadi, risiko kita kemalangan apa-apa tadi daripada individu tu kepada organisasi insurans. Okey, maksudnya di sini insurans bertujuan memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Maksudnya individu, pemegang polisi ni ialah individu, dia membayar premium kepada syarikat insurans apabila berlakunya kemalangan atau kerugian, maka pihak insurans akan membayar pampasan kepada pemegang polisi. Okey, maksudnya syarikat insurans kita bayar tiap-tiap bulan tu kita bayar, ataupun ada setengah-setengah syarikat insurans dia bayar setahun. Okey, so dia bayar tahunan ke pemegang polisi, maksud individu bayar bulanan atau bayar tahun ikut tahunan kepada syarikat insurans. Apabila berlakunya sesuatu kemalangan, maka individu tu boleh claim balik dengan syarikat insurans. Insurans tu akan bayar pampasan dia. Macam contohnya kalau berlaku aksiden kereta ke apa ke, maka kita boleh tuntut dengan syarikat insurans. Okey. Sekarang terdapat dua jenis tengok dia kata di sini, insurans tidak boleh menghalang sesuatu kerugian daripada berlaku, tetapi insurans berkepentingan untuk mengurangkan beban keuangan yang akan ditanggung oleh pemegang polisi apabila berlakunya kerugian atau kemalangan. Hal ini demikian kerana pembelian amount insurans yang mencukupi akan menghapuskan ketidakpastian terhadap kerugian keuangan jika berlakunya kerugian yang diinsurankan itu. Faham tak maksudnya? Maksudnya apabila kita bayar berlakunya sesuatu kemalangan, kita claim dengan pihak insurans, dia kadang-kadang insurans tu tidak cover semua kan. Okey, dia cover separuh sahaja ataupun jadi dia tidak boleh menghalang sesuatu kerugian, tetapi dia mengurangkan beban keuangan. Okey. Terdapat dua jenis insurans. Okey. Terdapat dua jenis insurans, iaitu yang pertama insurans hayat dan juga insurans am. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan insurans hayat? Okey. Insurans hayat ialah polisi yang menjamin pembayaran manfaat keuangan kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsurankan. Maksudnya apabila kita ambil macam insurans nyawa, insurans apa tu lah, itu dikenali sebagai insurans hayat. Okey. Apabila kita insurans atas diri kita sendiri ataupun atas orang lain, kita ambil insurans. Okey, apabila berlaku kematian, maka pihak insurans akan bayar kadar insurans ni kepada pewaris dia, bukannya kepada orang individu yang mati tu, tetapi kepada pewaris dia. Itu dipanggil insurans hayat.
Okey, faham ke? Faham ke tak? Okey. Saya kena tengok gini, tengok gini. Okey, itu insurans hayat. Okey, insurans am pula. Okey, contoh insurans hayat lah dah. Contohnya insurans hayat seumur hidup, dia ambil seumur hidup dia, ataupun insurans hayat bertempoh, maksudnya dia ambil dalam jangka masa 10 tahun katalah, ataupun 25 tahun. Bila dia matang tu dia boleh buat keluar, walaupun masa tu dia tidak meninggal lagi, tak meninggal dunia lah. Bila dia matang, dia boleh buat keluar. Okey. Ataupun insurans endowment. Endowment ni saya tak kurang pasti. Endowment tu macam mana? Nantilah saya cek balik. Okey, tapi itulah insurans hayat dia. Insurans tempoh sepanjang hayat, insurans bertempoh, ataupun insurans endowment. Okey, itu di dalam, termasuknya di dalam insurans hayat. Okey, manakala insurans am ialah sebarang kerugian yang berkait rapat dengan orang, ataupun insurans am ialah polisi insurans yang memberikan perlindungan daripada sebarang kerugian atau kerosakan harta benda yang ditanggung. Okey. Maksudnya di sini, kalau sebarang kerugian ni maksudnya berkait rapat dengan individu ataupun dengan orang. Okey. Manakala, okey, kita tengok di sini. Insurans hayat. Okey. Mulalah saya insurans am dulu. Insurans am, okey. Dia kata di sini insurans am memberi perlindungan daripada sebarang kerugian atau kerosakan harta benda. Sebarang kerugian ni, merujuk kepada orang lah. Maksudnya kalau kita berlakunya sebarang kerugian, kita hilang sebarang kerugian maksudnya kita kecurian ke, okey, kehilangan barang. Macam kecurian maksudnya kalau kita insurans, kita ambil insurans harta benda, bukan harta benda, wang ringgit ke apa benda, ataupun kerugian berkait rapat dengan orang ni maksud macam mana saya berkait rapat dengan orang. Berkait rapat dengan orang maksudnya mungkin orang hilang. Macam itulah kot. Ataupun kecederaan, ataupun gila ke, itu ialah berkait rapat dengan orang. Sebabnya insurans am ni meliputi semualah am, semua sebarang insurans diambil, yang ditawarkan, atau juga kerosakan harta benda yang ditanggung. Kerosakan harta benda ni maksudnya berkaitan dengan barang lah. Okey. Kereta dicuri ke, apa-apa yang berkaitan dengan barang lah. Okey, kadang-kadang dia ambil insurans perabot, ada juga. Okey. Maksudnya apabila kerosakan harta benda, kalau perpindahan, selalunya orang ambil insurans perabot ni apabila berlakunya perpindahan daripada satu negeri ke satu negeri. Okey, dia ambil insurans apabila berlakunya kerosakan barang tu, pihak insurans akan bayar. Itulah yang dimaksudkan dengan kerosakan harta benda yang ditanggung. Okey. Terdapat banyak jenis insurans yang dilindungi bagi risiko. Okey, contohlah tu maksudnya di sini.
Contoh insurans insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan kesihatan, insurans kemalangan diri, insurans perjalanan. Itu ialah jenis-jenis insurans am. Okey. Insurans hayat tadi ada 2 je kan? Insurans hayat tadi ada insurans insurans hayat ialah yang insurans yang menjamin pembayaran keuangan sekiranya berlaku. Okey, kepada insurans hayat tadi dia bayar kepada polisi individu tu. Okey, apabila berlaku kematian pada individu. Okey, manakala insurans terdapat banyak jenis. 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 jenis. Insurans hayat 1 je. Berlaku kemalangan, berlaku kematian pada individu yang ambil insurans. Okey. Insurans terdapat dipecahkan kepada 5 jenis iaitu insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri, insurans perjalanan. Okey. Kita tengok insurans motor. Okey, insurans motor insurans motor ialah insurans yang memberi perlindungan terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang berkaitan dengan penggunaan kenderaan berenjin. Okey. Itu dipanggil insurans motor. Maksudnya semua penggunaan kenderaan yang berenjin tu dia ambil insurans motor. Okey. Semualah. Maksudnya yang ada enjin, tak kira lah kapal ke, tak kira lah van ke, lori ke, kereta ke, motor ke, dipanggil insurans motor yang berkaitan dengan kenderaan berenjin. Awak boleh tengok di sini. Okey, ini kita biar dulu. Kita tengok keseluruhan dulu. Yang kedua ialah insurans kebakaran. Insurans kebakaran ialah yang memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran, kilat dan letupan yang berlaku pada rumah kediaman ataupun bangunan perniagaan. Okey, itu ialah insurans kebakaran. Okey, akibat kebakaran, kilat dan letupan. Okey, semua yang berkaitan dengan api lah orang kata. Okey, itu ialah insurans kebakaran. Okey. Okey, dia kata di sini pula lah, bagi mendapatkan perlindungan selain daripada kebakaran, kilat dan letupan, pemegang polisi boleh memasukkan perlindungan tambahan seperti taufan, banjir, rusuhan dan sebagainya dalam polisi kebakaran yang sedia ada dengan tambahan premium. Maksudnya selain daripada kebakaran, kilat dan letupan, awak boleh juga buat tambahan. Okey, memasukkan polisi tambahan lah. Okey, sebagai seperti taufan, okey, bencana taufan, banjir, rusuhan dan sebagainya. Okey, dengan tambahan premium. Tambahan premium ini maksudnya, sekejap ya. Hello. Waalaikumsalam. Anak dia. Anak Cikgu Hak ni. Ya. Ya. Ada apa? Cik Gawi tahu anak habis SK tu habis ni.
Iyalah. Ya dah, dia buat gitu dah. Tak apalah, terima kasih lah. Mak ada weekend. Yalah, okey, Assalamualaikum. Okey. Sorry. Sorry. Kita sambung semula. Ganggu saat ni sekejap. Okey. Insurans perubatan. Okey. Sekarang kita sambung kepada insurans perubatan dan kesihatan. Okey, insurans yang ketiga ialah insurans perubatan dan kesihatan. Okey, dia kata di sini insurans kesihatan, perubatan dan kesihatan ialah maksudnya di sini kita ambil untuk seperti insurans untuk perubatan ataupun kos kemasukan ke hospital dan pembedahan. Okey. Antara polisi yang terdapat insurans ini ialah insurans hospital dan pembedahan. Okey. Insurans penyakit kritikal. Insurans pendapatan akibat hilang upaya. Insurans pendapatan hospital. Okey, ini insurans merakumi dalam insurans perubatan dan kesihatan. Maksudnya di sini kita boleh, maksudnya orang kalaulah mak ayah awak lah kata masuk hospital. Okey, kos dia terlampau besar. Jadi kita pihak kita maknanya individu tersebutlah tidak mampu untuk membayar bil hospital, bil rawatan. Maka dia boleh claim daripada insurans perubatan. Tapi sebelum nak claim tu dia kena bayar lah dulu. Dia bayar tiap-tiap bulan dia bayar bulanan. Okey. Insurans pembedahan pun begitu juga. Insurans penyakit kritikal pun begitu juga. Okey, penyakit kritikal ni seperti apa? Sakit jantung, sakit apa lagi? Darah tinggi kritikal ke?
Darah tinggi kritikal ke tak? Hello, saya ada bersama awak ke tak ni? Kritikal tu. Darah tinggi kritikal ke tak? Kritikal tu. Kritikal. Okey. So kita ambil lagi pendapatan akibat hilang upaya. Hilang upaya maksudnya apabila berlaku kemalangan ataupun berlaku kemalangan lah. Hilang upaya ni banyak jenis seperti hilang tangan, hilang penglihatan, hilang deria dengar. Okey, banyaklah hilang upaya. Jadi dia boleh claim insurans perubatan dan kesihatan. Okey. Dan seterusnya yang keempat ialah insurans kemalangan diri. Insurans kemalangan diri ialah dia memberi perlindungan sekiranya pemegang polisi mengalami kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya atau meninggal dunia berpunca secara langsung daripada kemalangan. Okey. Insurans ini adalah berbeza daripada insurans hayat. Okey. Apa yang beza dengan insurans hayat? Ini insurans kemalangan. Ini ialah insurans hayat. Insurans hayat apabila berlaku kematian, mati secara normal ke, mati secara abnormal ke, okey, atau mati macam mana? Mati secara biasa, luar biasa, pembunuhan ke, dibunuh ke, apa ke, itu termasuk, dia tak kira insurans hayat ni. Okey, apabila dia seorang individu tu dia ambil insurans hayat atas diri dia, apabila berlaku kematian, dia tak kira cara dia mati macam mana. Insurans akan bayar, tetap bayar insurans. Okey. Tetapi apabila insurans kemalangan diri, apabila berlakunya, dia kata di sini, mengalami kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya atau meninggal dunia berpunca secara langsung daripada kemalangan. Maksudnya daripada aksiden lah, aksiden sahaja yang dia boleh claim insurans kemalangan diri. Insiden ni banyak jenis kan. Insiden, maksudnya kemalangan di tempat kerja. Malangan tempat kerja macam awak mesing lah, duk pakai mesing. Lepas tu tiba-tiba tangan awak tu terkena mesing. Maka awak boleh claim insurans kemalangan diri. Ataupun macam saya kata tadi lah, awak main bola. Lepas main bola tu tiba-tiba tiang gol tu terbalik, terkenalah kaki awak, patahlah kaki. Maka di sini awak boleh claim insurans kemalangan diri. Insurans kemalangan diri apabila berlakunya kemalangan. Insurans hayat apabila berlakunya kematian. Tanpa mengira sebab-sebab ataupun awak kata sebab kematian lah. Akibat kematian ke, sebab kematian ke. Seterusnya kita pergi yang kelima. Yang kelima ialah insurans perjalanan. Insurans perjalanan dia melindungi pemegang polisi terhadap kerugian dalam perjalanan sama ada melalui darat, udara atau laut seperti kematian dan kecacatan kekal, kehilangan bagasi, pasport dan duit,
belanja perubatan dan lain-lain. Maksudnya insurans perjalanan. Sebab itulah apabila kita nak naik kapal terbang ke, nak apa ke, dia ada insurans. Kena bayar insurans. Okey. Ataupun kalau kita nak pergi melancong ke luar negara. Okey, nak melancong ke luar negara, kita kena bayar insurans perjalanan. Okey. Sebab apa? Insurans perjalanan ni dia akan cover belaka. Dia akan meliputi belaka sama ada kematian, kecacatan kekal, kehilangan bagasi. Selalunya hak berlaku kalau kita pergi perjalanan ialah kehilangan bagasi, pasport, duit, belanja dan perubatan dan lain-lain lah. Okey. Sekarang kita masuk, okey, ada nak tanya tak tentang jenis-jenis insurans am? Ada 5 jenis kan saya kata? Insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri, insurans perjalanan. Okey, refer baliklah. Insurans motor tadi memberi perlindungan kepada kerosakan yang berkaitan dengan kenderaan berenjin kan. Okey, insurans kebakaran apabila berlaku kebakaran, kilat ataupun letupan. Kita boleh tambah juga kan, akibat bencana alam seperti taufan, ribut petir ke apa ke, kita boleh tambah. Okey, insurans perubatan dan kesihatan. Insurans perubatan dan kesihatan dia cover untuk perbelanjaan rawatan, kos pembedahan, kos masuk hospital, bil masuk hospital, okey, dan sebagainya lah yang berkaitan dengan kesihatan. Nak beli ubat ke apa. Okey, lepas tu yang keempat ialah insurans kemalangan diri. Insurans kemalangan diri, apa-apa akibat yang berlaku akibat daripada kemalangan seperti kecacatan anggota, pendengaran, mata ataupun sebagainya. Okey. Dan yang kelima ialah insurans perjalanan. Insurans perjalanan selalunya diambil apabila kita nak pergi ataupun nak melancong atau kita nak apa-apalah, nak melancong, nak pergi kerja, nak pergi apa yang kita ambil lah untuk nak claim apa, claim macam bagasi kita hilang, pasport kita hilang, duit kita ataupun berlaku kematian di luar negara ke, itu kita ambil insurans perjalanan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada insurans berkelompok. Okey. Okey, dikata tempoh perlindungan bagi kebanyakan insurans am, polisi insurans am ialah 1 tahun ataupun kurang dari tempoh 1 tahun. Premium yang dibayar pula adalah pada satu-satu masa apabila anda memerlukan perlindungan polisi tersebut. Okey. Sebab tu dia berbeza dengan insurans hayat. Insurans hayat dia boleh ambil secara sepanjang hayat kita ataupun dalam tempoh tertentu. Maknanya tempohnya 25 tahun ke, 15 tahun ke, 10 tahun ke. Okey, itu ialah insurans hayat. Manakala insurans am dia kena ambil 1 tahun setahun je. Okey. Sebabnya apa? Kalau kita
dalam 1 tahun tu tak berlaku apa-apa atas diri individu tersebut, maka insurans tu kita bayar saja je kepada insurans, kepada polisi insurans, syarikat insurans. Okey. Kita bayar sahaja. Okey, apabila insurans am ni kita boleh claim apabila dalam tempoh setahun tu berlakunya musibah-musibah yang terdapat di majlis tadilah. Okey. Seperti saya katalah insurans motor, insurans kebakaran, kalau berlaku salah satu tu dalam tempoh setahun tu kan kita boleh claim insurans. Okey, lepas tu kita kena baharu pula insurans ni. Insurans am ni kita kena perbaharui. Kalau kita tak perbaharui, kita tak boleh nak claim dah. Okey, faham tak? Faham dah tak? Awak belajar dah masa tingkatan 3 kan? Insurans. Betul tak? Ya. Awak faham dah, awak boleh royak dah saya. Saya baru jumpa ni je, insurans. Cuba awak cerita sikit saya. Siapa dia boleh cerita? Siapa boleh cerita? Cepat. Okay, saya panggil nama, okay? Boleh? Ikut dia lah siapa dia. Okay, Raja Farhan. Raja, cuba cerita sikit. Raja ada tak? Raja tidur ke? Raja tidur ke? Ada ke tak ni? Cuba buka kamera belakang. Buka kamera belakang. Ke masih dah kaya selimut? Cepat. Awak belajar insurans tingkatan 3 belajar apa? Insurans apa? Saya tak tahu tingkatan 3. Ada pasal simpanan, cikgu. Awak tak belajar insurans kelompok, insurans apa ni? Tak masuk? Tak. Okey. Sekarang kita masuk insurans kelompok pula nah. Okey, kita last lah ni untuk hari ni. Insurans kelompok secara asasnya memberikan perlindungan kepada sekumpulan individu, biasanya pekerja syarikat atau murid sekolah dan pelajar institusi pendidikan. Maksudnya insurans kelompok ni memberi perlindungan kepada sekumpulan individu. Okey. Sekumpulan individu ni pula merujuk kepada satu ialah organisasi dan satu lagi ialah kepada murid. Okey. Sekumpulan individu ni boleh dirujuk kepada dua, iaitu organisasi dan juga murid. Okey. Tujuan untuk awak tengok dah, dia kata kepada organisasi. Perlindungan keuangan disediakan kepada pekerja sebuah organisasi seperti kematian, hilang upaya, kemasukan hospital dan pembedahan. Okey, pekerja syarikat tersebut akan memberi, maksudnya dia ambil selalu insurans berkelompok. Maksudnya sebuah organisasi itu dia ramai pekerja kan. Jadi dia ambil insurans berkelompok untuk merangkumi semua pekerja-pekerja dia. Okey, apabila berlakunya sesuatu kemalangan seperti yang berlaku di tempat kerja, maka dia boleh claim daripada insurans berkelompok. Begitu juga murid. Sebab pihak sekolah yang akan ambil insurans berkelompok bagi murid. Okey, untuk melindungi ataupun untuk claim bagi kejadian seperti kematian, lumpuh, kecacatan dan allowance kerusi roda. Okey. Maksudnya di sini pihak sekolah akan ambil untuk setiap murid itu
insurans berkelompok. Apabila berlakunya salah satu, berlakunya kemalangan atau kematian atau kecacatan, maka pihak sekolah akan claim daripada insurans berkelompok untuk diberi kepada murid ataupun waris pelajar tersebut. Okey. Tujuan untuk mendapatkan insurans. Okey, mengapa awak nak perlu dapatkan insurans? Tujuan dia ialah sebagai bantuan keuangan kepada keluarga. Okey, sekiranya anda hilang upaya, menghidapi penyakit kritikal atau meninggal dunia. Okey, ataupun yang kedua, mengurus perbelanjaan hidup, hutang dan komitmen sekiranya anda tidak mampu bekerja. Okey, boleh claim juga daripada insurans. Ataupun bayaran perbelanjaan perubatan rawatan yang tinggi. Okey, macam saya kata tadilah. Okey, hak ni kita claim dengan hak mana? Kita claim dengan hak mana? Rawatan perubatan yang tinggi. Kita claim daripada insurans perubatan dan kesihatan. Okey, sebagai pampasan terhadap kerugian yang dialami. Okey, sebagai pampasan kerugian yang dialami ni kita boleh claim daripada semualah. Okey, daripada insurans tadi. Okey, so setakat ni kita belajar untuk hari ni. Ada apa-apa yang nak tanya ke? Ada apa-apa yang nak tanya ke? Insurans? Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, sebabnya insurans ni kita belajar dulu, biar tahu dulu, lepas tu baru kita buat pengiraan. Lepas tu habislah insurans, bukan habis. Maksudnya pengenalan dia habislah. Insurans terbagi kepada, saya kata dua kan tadi. Satu insurans apa? Cuba sebut. Cepat. Insurans terbagi kepada dua jenis insurans. Insurans apa? Dengan hayat satu dan satu lagi? Okey, insurans terbagi kepada dua ni. Okey. Insurans hayat, insurans Insurans hayat satu je dah, tiga ada, satu je lah hayat dia je lah kan? Hayat je. Untuk kematian. Sebenarnya insurans kematian lah insurans hayat tu. Atas individu yang diambil. Maksudnya kalau kita ambil untuk diri kita, maka apabila kita mati, insurans tu akan akan dibayar kepada pewaris kita. Ataupun apabila kita ambil insurans tu kepada ibu bapa kita, maka apabila ibu bapa kita meninggal, insurans tu akan dibayar untuk kepada kita. Insurans hayat ialah insurans kematian lah, senang. Okey. Yang kedua ialah insurans kan? Insurans terbagi pada 5 jenis. Okey. Motor, kebakaran, senang. Perubatan, apa lagi? Perjalanan. Lepas tu, kemalangan diri. Ada 5. Motor, kebakaran, perubatan, kemalangan diri, perjalanan. Ada 5 jenis insurans Okey. Dan mengapa tujuan apa? Lepas tu insurans berkelompok. Insurans berkelompok apa yang ambil? Satu ialah organisasi, satu ialah untuk pelajar, murid. Organisasi ialah tempat kerja. Okey, dia ambil insurans berkelompok. Selalunya syarikat-syarikat yang ambil insurans berkelompok. Okey, yang kedua ialah sekolah untuk meliputi merangkumi murid. Okey, untuk cover murid lah.
Okey. Dan tujuan mendapatkan insurans apa benda? Mengapa kita nak dapatkan insurans? Okey. Sebab apa tujuan dia kita perlu mendapatkan insurans? Satu, sediakan keuangan. Kita nak macam talian hayat tadilah. Talian hayat pula dah. Insurans hayat tadilah. Macam insurans hayat, apabila kita meninggal, seseorang individu tu meninggal, maka dapatlah bantuan keuangan kepada pewaris dia. Okey. Yang kedua, perbelanjaan hidup untuk mengurus perbelanjaan hidup. Okey, mengurus perbelanjaan hidup ni apabila berlaku aksiden ke apa ke, kita tak cukup keuangan, maka insurans dapat cover, dapat membantu untuk bayar perbelanjaan apa-apalah, perbelanjaan untuk baiki kereta ke apa ke. Okey. Yang ketiga, untuk belanja perubatan, untuk menampung perbelanjaan rawatan. Rawatan kalau kos pembedahan terlampau besar, kos bil masuk hospital terlampau tinggi. Okey. Dan yang akhir sekali ialah untuk mendapat papasan atas terhadap kerugian. Maksudnya kata kita hilang apa-apa, kecurian, berlaku kecurian. Ada yang setengah orang tu ambil insurans atas emas lah, emas. Dia letak dia bukan dia ambil insurans atas barang kemas. Apabila berlaku kecurian, dia boleh claim. Okey. Faham? Boleh tak? Okey. So setakat itulah kita belajar untuk hari ini. Kita akan sambung lagi pada lain waktu. Okey. So ada sebarang pertanyaan atau apa-apa komen daripada awak? Ada tak? Cikgu nak tanya. Ya. Apa Fatini? Nak tanya apa? Kita tarik dalam mesej dah sebab internet kita slow. Internet slow? Kita tarik dalam mesej. Okey. Nanti saya tak baca mesej. Mesej mana? Mesej apa? Mesej tele ke? Nak tanya ke tak tanya lagi? Google Meet. Google Meet. Tu. Mana? Saya tak nampak mula. Dekat tepi jam tu cikgu. Mana tepi jam mana pula jam? Okey. Kat atas cikgu. Salah tekan pula dah. Tulang atas saya tak berapa pandai. Ni. Betul? Betul. Okey. Mana? Betul sini? Mana cik? Tak pandai saya. Saya kurang. Sorry lah, saya kurang. Okey, faham. Seperti ni cikgu saya nak tanya, kalau insurans hayat itu kan kena bagi dekat pewaris kita lepas kita meninggal dunia. Tetapi pewaris kita yang membunuh kita, maka dia tak dapatkan duit insurans tu kan. Okey, ini pihak mahkamah lah yang akan tentukan. Okey, sebabnya kalau pewaris tu pembunuh, maka dia akan masuk penjara. Dia tak akan dapatlah duit insurans tu. Insurans tu tak akan bayarlah ke dia. Okey. Kalau insurans hayat itu kena bagi kat pewaris kita lepas kita meninggal dunia, tapi pewaris kita yang membunuh kita. Okey.
Okey, sama tak? Okey. Tak akan dapat. Okey. Sekejap. Okey, itu je nah. Sekejap saya ada gangguan pula lagi sekali. Okey, so kita boleh live lah. Okey. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu.